Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai topik yang kami pilih, iaitu burnout dalam kalangan petugas kesihatan semasa COVID-19. Sebelum kami meneruskan pembentang kami pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri, Nur Izzati binti Abdullah 290223, Mu Fui Kong 290204, Rash Kumar anak lelaki Masalamani 290453, Muhammad Hanif bin Abdul Malik 290168, dan yang terakhir adalah Abdul Mujib Mat Hasan 291055. Selamat sejahtera kepada tukar dan jualan sekalian saya. Nama saya Mufri Kong, Muhammad 290224, dan saya akan membentang tugasan kumpulan kami yang bertajuk isu tekanan dan burnout dalam kalangan petugas kesihatan. Yang pertama ialah pengalaman dan latar belakang. Pandemik COVID-19 yang bermula pada tahun 2020 telah menimbulkan pelbagai cabaran kepada sektor kesihatan, terutamanya dalam peningkatan beban kerja dan tekanan emosi terhadap petugas kesihatan di seluruh dunia termasuk Malaysia. Petugas kesihatan berdepan dengan jumlah pesakit yang meningkat secara mendadak, sering kali dalam situasi kekurangan sumber dan risiko jangkitan yang tinggi. Situasi ini telah menyebabkan burnout iaitu keletihan fizikal, mental dan emosi yang melampau. Burnout menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan petugas dan secara langsung mempengaruhi prestasi kerja serta kualiti perkhidmatan yang diberi kepada pesakit. Dalam pentadbiran organisasi, hubungan manusia yang baik menjadi lebih penting untuk meningkatkan produktiviti dan kerjasama di tempat kerja, tetapi burnout mengancam aspek-aspek ini. Faktor penyebab burnout. Yang pertama adalah beban kerja berlebihan. Petugas kesihatan terpaksa bekerja lebih lama dengan rehat yang terhad, menyebabkan keletihan fizikal dan mental. Yang kedua, risiko jangkitan tinggi. Perkembangan penyakit COVID-19 dan risiko menyebabkannya kepada keluarga melambatkan tekanan mental mereka. Ketiga adalah kekurangan sumber. Kekurangan peralatan dan ketentangan menyebabkan tekanan fizikal dan mental, memburukkan lagi keadaan bekerja. Yang keempat adalah tekanan emosi, melihat pesakit meninggal setiap hari dan kehilangan rakan kerja menyebabkan trauma berpanjangan. Burnout yang tidak ditangani boleh menjejaskan prestasi organisasi, meningkatkan ketidakhadiran dan merosakkan hubungan kerja. Berdasarkan kepada analisis kes yang kami dapati, burnout ataupun tekanan melampau sering kali terjadi kepada mereka, iaitu petugas kesihatan, apabila mereka memberikan komitmen melebihi 100% dalam satu tempoh jangka masa yang lama. Situasi ini dilihat mampu mempengaruhi aspek kesihatan mental, fizikal dan juga organisasi KKM itu sendiri. So, merujuk kepada graf pada paparan ini, kita dapat lihat yang peratusan burnout terdiri daripada kalangan doktor dan juga jururawat. Sebanyak 63.5% mengalami tekanan melampau terdiri daripada kalangan doktor, dan 55.3% mengalami tekanan melampau terdiri daripada kalangan jururawat semasa berlakunya pandemik COVID-19. Selain itu, kami juga dapati terdapat 3 aspek yang mempengaruhi burnout itu sendiri, iaitu yang pertama ialah burnout berkaitan dengan peribadi, yang kedua ialah burnout berkaitan dengan pekerjaan, dan yang ketiga ialah burnout berkaitan pesakit. So, bagi burnout berkaitan peribadi, sebanyak 53.8% direkodkan yang terdiri daripada petugas kesihatan daerah dan juga pegawai farmasi, manakala burnout berkaitan dengan pekerjaan merekodkan 39.1% yang terdiri daripada penolong pegawai kesihatan persekitaran dan juga petugas di makmal, dan yang terakhir ialah burnout berkaitan dengan pesakit merekodkan 17.4% terdiri daripada paramedik dan petugas kesihatan di hospital swasta. Ketiga-tiga aspek ini dilihat memberi kesan terhadap perkhidmatan yang disampaikan dan juga turut memberi kesan terhadap organisasi KKM itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Majid bin Hassan, nombor matrik 291-055. Saya akan menerangkan tentang impak terhadap organisasi kesihatan di Malaysia. Pandemik COVID-19 amat memberi impak yang besar kepada organisasi kesihatan di Malaysia, terutamanya dalam aspek pengurusan sumber manusia dan kesejahteraan petugas kesihatan. Sebagai barisan hadapan, petugas kesihatan menghadapi tekanan fizikal, emosi dan mental yang mempengaruhi prestasi organisasi keseluruhan. Jadi di sini saya akan menerangkan beberapa impak. Yang pertama adalah bebanan kerja. Salah satu impak besar yang dihadapi oleh organisasi kesihatan semasa pandemik COVID-19 adalah peningkatan mendadak dalam bilangan pesakit, terutamanya pesakit COVID-19. Keadaan ini menyebabkan hospital-hospital terpaksa beroperasi melebihi kapasiti yang sepatutnya. Akibatnya, bebanan kerja terhadap petugas kesihatan turut meningkat dengan ketara. Selain itu, kekurangan peralatan perubatan dan kaki tangan turut memburukkan lagi keadaan. Banyak hospital menghadapi kesukaran untuk menyediakan peralatan yang mencukupi bagi menangani pesakit dalam jumlah yang besar ini. Ketiadaan peralatan asas seperti PPE dan ventilator menambah tekanan pada petugas kesihatan yang terpaksa bekerja dengan sumber yang terhad. Mengikut kajian, 60% petugas kesihatan melakukan bahawa mereka mengalami tekanan tinggi akibat beban kerja yang melampau. Beban fizikal, emosi dan mental yang berpanjangan ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesejahteraan mereka, tetapi juga ia mempengaruhi kualiti perkhidmatan kesihatan yang dapat mereka sediakan kepada pesakit. Yang kedua ialah burnout dan kesejahteraan mental. Selain daripada peningkatan bebanan kerja, ramai petugas kesihatan turut mengalami masalah burnout, iaitu kesan buruk akibat bebanan kerja yang berlebihan. Burnout ini tidak hanya mempengaruhi mereka secara fizikal, tetapi juga memberi kesan mendalam pada emosi dan mental mereka. Simptom burnout ini merangkumi rasa letih yang melampau, kehilangan motivasi untuk bekerja dan kebimbangan yang berterusan. Ramai petugas melaporkan bahawa mereka merasa semakin jauh dari pekerjaan yang dahulunya mereka minati. Malah ada yang mula merasakan tekanan untuk kekal berfungsi di tempat kerja. Statistik menunjukkan bahawa 40% petugas kesihatan melaporkan simptom burnout. Ini adalah angka yang menyemaskan kerana burnout bukan sahaja memberi kesan pada kesejahteraan individu, tetapi juga boleh menjejaskan kualiti penjagaan kesihatan yang diberikan oleh pesakit. Oleh itu, menangani isu burnout di kalangan petugas kesihatan adalah sangat penting untuk memastikan kelestarian dan kecekapan sistem kesihatan. Yang terakhir adalah keselamatan dan kebajikan petugas kesihatan. Isu keselamatan dan kebajikan petugas kesihatan semakin kritikal dalam konteks pandemik ini. Petugas kesihatan bukan sahaja terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19, tetapi juga menghadapi tekanan yang tinggi dalam menjalankan tugas harian mereka. Keadaan ini mencetuskan keperluan mendesak untuk memastikan keselamatan mereka terjamin dan kebajikan mereka diberi perhatian yang sewajarnya. Dalam usaha menangani isu ini, beberapa program sokongan psikologi telah diperkenalkan. Program-program ini bertujuan untuk membantu petugas kesihatan menguruskan tekanan dan cabaran yang mereka hadapi. Namun, pelaksanaan program ini masih terhad disebabkan oleh kekurangan sumber kewangan. Tanpa sokongan yang mencukupi, keberkesanan program-program ini mungkin terjejas dan petugas kesihatan mungkin tidak dapat bantuan yang mereka perlukan untuk mengekalkan kesejahteraan mental dan fizikal mereka. Oleh itu adalah penting untuk pihak berkuasa mempertimbangkan penambahbaikan dalam pembiayaan dan sumber untuk memastikan program sokongan ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan demi keselamatan negara dan kebajikan petugas kesihatan yang merupakan tulang belakang sistem kesihatan negara. Terima kasih kepada rakan saya yang membentang tadi. Saya, Muhammad Hani bin Adam Malik, akan membentangkan berkenaan dengan kepentingan isu tekanan dan burnout kepada hubungan manusia dalam organisasi. COVID-19 memberi tekanan besar kepada petugas kesihatan yang menyebabkan burnout yang menjejaskan kesejahteraan individu serta hubungan manusia dalam organisasi dan mengurangkan produktiviti serta kerjasama. Antara kesannya ialah kesan tekanan dan burnout
implikasi terhadap kesejahteraan emosi dan mental pekerja. Sekarang kita nak tengok kesan tekanan. Tekanan yang berterusan boleh menyebabkan burnout di mana petugas kesihatan mengalami keletihan fizikal dan emosi. Ini juga menjejaskan kualiti perkhidmatan yang mereka berikan serta kesihatan mental mereka juga. Contoh kes yang kita boleh diambil ialah di Hospital Sungai Buloh di mana kapasiti telah melebihi had, dan satu laporan daripada The Star pada Ogos 2021 menunjukkan bahawa ramai jururawat dan doktor mengalami masalah kesihatan mental akibat tekanan kerja. Untuk menangani isu ini, kita perlu memberikan sokongan psikologi yang lebih komprehensif melalui kumpulan sokongan dan kaunselor tambahan. Selain itu, penyusunan jadual kerja yang lebih baik perlu dilaksanakan untuk memastikan petugas mendapat rehat yang mencukupi. Sebagai penambahbaikan, pelaksanaan hospital juga perlu diperbaiki dengan menambah kaki tangan sokongan dan menyediakan ruang rehat yang selesa. Ini penting untuk mengurangkan tekanan yang mereka dihadapi. Selain itu, insentif kewangan sebagai contoh, memberikan insentif kewangan seperti bonus dan allowance khusus juga dapat membantu mengurangkan tekanan pekerja dan pengiktiraf rasmi terhadap usaha mereka sangat penting untuk meningkatkan moral. Sebagai kesimpulan, isu tekanan dan keletihan yang dihadapi oleh petugas kesihatan memerlukan perhatian serius daripada kerajaan dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Dapat disimpulkan di sini bahawa situasi tekanan melampau atau lebih mudah dikenali sebagai burnout perlu diberi perhatian dan dipandang serius oleh semua pihak. Burnout mampu memberi kesan terhadap kehidupan seharian tanpa mengenal usia dan juga mampu memberi kesan terhadap organisasi. Agensi dan juga pihak berkepentingan perlu memainkan peranan melaksanakan fungsi dan mengambil inisiatif bersesuaian untuk membendung perkara ini daripada terus merebak. Selain itu, sokongan moral dan juga kaunseling perlu diberikan kepada mana-mana individu, khususnya petugas barisan hadapan yang mengalami gejala burnout, di mana proses ini diharapkan mampu membantu mereka-mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih.